Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Fadil Ustaz Sulhi selaku Imam Khatib kita pada hari ini, sidang jemaah tetamu-tetamu Allah, Tuan Rahman Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama untuk salat Jumaat pada hari ini pada awal bulan Zulhijjah. Alhamdulillah. Pertama, sehingga saya malam, terutama bagi pihak itu rasa memohon sedikit ampun dan maaf dia tidak keselesaan tuan-tuan pada hari ini kerana kita masih mengadakan projek pembangunan dewan dan insyaAllah kita akan segerakan. Yang kedua, program korban. Alhamdulillah pihak JAIZ telah menghantar surat dan mengesahkan kita boleh berkorban di surau. Pada tahun ini seperti yang saya maklumkan, kita akan menggunakan korban di surau. Jadi sekiranya para jemaah ahli terutamanya ataupun maupun tuan dari luar ingin bersama-sama membuat korban di Surau An-Nur, kan, insyaAllah harganya adalah RM800 satu bahagian. Kita buka untuk korban dan akikah, ya. Jadi kalau tuan-tuan yang berhajat bolehlah WhatsAppkan kepada saya ataupun fungsi Tuan Haji Syari dari Tuan Haji Razak, dan bolehlah refer dalam Facebook Surau, insyaAllah. Jadi kita telah belum ada 10 ekor untuk khas untuk Surau An-Nur, jadi masih ada lagi kosongan. Jadi sesiapa yang nak menyertai bolehlah kepada kami, insyaAllah. Jadi bagi terima kasih di atas sumbangan-sumbangan yang tuan-tuan telah berikan kepada surau. InsyaAllah lah kita sama-sama mendoakan sumbangan tuan-tuan. Jadi sekali lagi saya menyeru pada diri saya sendiri dan ahli jemaah sekalian, datanglah ke surau untuk salat Jumaat di mana Ramadan dan Syawal telah pergi. Tapi Surau An-Nur sentiasa menanti tuan-tuan untuk berjemaah bersama-sama, insyaAllah. Sekian, terima kasih. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan juga hadirin jemaah sekalian, marilah sama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Khutbah pada hari ini akan menerangkan perihal-perihal isu yang berlaku beberapa tahun sebelum ini, iaitu serangan dan penghinaan terhadap Islam masa kini. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, kemudahan teknologi yang terdapat di rangkaian internet pada hari ini membolehkan segala informasi terkini dapat dicapai semudah di hujung jari. Namun begitu, sejak kebelakangan ini penyalahgunaan fakta dan maklumat tentang Islam masa kini disalah tafsirkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mewujudkan unsur-unsur kegelisahan antara kaum yang hidup secara aman damai sejak sekian lama. Perlu kita fahami, aspek penghinaan dan tomahan terhadap mana-mana agama dan bangsa tidak menyumbang kepada pembinaan negara bangsa yang harmoni. Sebaliknya akan mengeruhkan hubungan masyarakat berbilang kaum yang terjalin sejak sekian lama. Hadirin Jumaat dirahmati Allah, senario yang berlaku ini telah dianggap perkara biasa atau tidak penting dalam jiwa nurani masyarakat Islam. Malah situasi ini boleh mencetuskan kebencian kaum yang serius apabila tidak dikawal secara baik. Ini dilihat terdapat banyak cercaan, tomahan dan fitnah yang dilaporkan di media-media sosial terhadap agama Islam. Terdapat kenyataan-kenyataan berunsur emosi dan provokasi dilontarkan demi menyemai fitnah tanpa henti. Bagi umat Islam yang beriman, berpandukan kepada kitab suci Al-Quran, kita ditegah untuk menghina apatah lagi mencaci agama lain. Ini dapat difahami melalui suratul An'am ayat 108. Allah berfirman, "Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain daripada Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampau batas dengan tiada pengetahuan. Menurut Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir, hukum ayat ini adalah kekal larangan menghina segala kebesaran agama lain, kerana dengan menghina mereka akan beri ruang kepada mereka untuk membalas balik menghina agama Allah dan Rasulullah SAW. Ini sesuai dengan kaedah Saddul Zara'i, iaitu mencegah atau menyekat perkara-perkara yang membawa kepada kerosakan. Hadirin sekalian, realitinya jika diteliti isu penghinaan terhadap Islam di masa kini berkisar kepada mempersendirikan Allah, memuat naik hantaran bersifat jelek menghina Nabi Muhammad SAW, seperti yang dilakukan oleh beberapa individu menerusi akaun Facebook mereka. Antara salah seorangnya lelaki yang menggunakan nama Alvin Chow dalam akaun laman sosialnya yang telah menghina agama Islam, menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi SAW. Begitu juga amalan-amalan ibadat agama Islam adalah antara perkara yang sering ditularkan di media sosial. Bagi umat Islam, menjadi kewajipan bagi kita menjaga kesucian agama Islam ini dari terus berkotak-katikkan dan dipandang serong sepanjang masa. Kesucian agama Islam perlu dipelihara ibarat menggenggam bara api sampai menjadi debu. Ini kerana Islam itu kekal dilihat sebagai agama yang mempunyai izzah, yakni sangat mulia dan dipandang tinggi. Hadis dari
Aiz bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Ini diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi. Meskipun senario tomahan dan kecaman yang berlaku tidak dilakukan secara konsisten setiap waktu dan masa, namun apabila terdapat perkara membabitkan agama Islam, kita akan dapati terdapat hantaran-hantaran jelik yang dimuat naik di media sosial. Kesan tomahan dan fitnah ini sangat serius dan sangat bahaya kerana ia dapat membangkitkan api kemarahan dalam kalangan masyarakat Islam di negara ini. Oleh itu, kita menyarankan agar pihak berkuasa agama perlu mengambil tindakan yang lebih tegas dan konkret terhadap pelaku jenayah tersebut dengan mewujudkan tindakan pendakwaan di mahkamah syariah. Tindakan ini dilihat agar perbuatan ini tidak akan berulang lagi dan dapat memberi kesan dan pengajaran mendalam terhadap lapisan masyarakat agar peka dan sensitif terhadap isu-isu agama, khususnya berkaitan agama Islam. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala memuliakan semua anak cucu Adam. Kira bangsa, etnik, malah agama mereka. Allah Ta'ala telah melebihkan mereka daripada makhluk lain seperti mana firman dalam surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut. Kami berikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik, serta kami lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Hadirin yang berbahagia, elemen penghinaan dan tomahan agama di masa kini, khususnya agama Islam, perlu segera dihentikan. Dengan beberapa aspek penguatkuasaan perlu diperketatkan untuk menjamin keharmonian negara bangsa agar sifat prejudis dan buruk sangka dalam hubungan sosialisasi masyarakat berbilang kaum dapat dihindarkan. Tindakan perundangan semaksimum mungkin perlu dilaksanakan bagi menjaga kesucian agama dan kesejahteraan negara. Ia bukan sekadar membayar denda ratusan ringgit dan bukan sekadar hanya dipenjara beberapa bulan. Ibarat seperti melepaskan batuk di tangga. Bahkan sepatutnya diberikan hukuman keras dan setimpal penghinaan yang disebarkan. Seterusnya dapat memberi menginsafkan kami memartabatkan kesucian agama Islam. Ini kerana isu ini dilihat masih berulang lagi hari demi hari, malah sukar dibendung ibarat mencurah air pada daun keladi. Sebagai umat Islam, marilah kita menampilkan sikap saling hormat menghormati dalam kalangan masyarakat, pelbagai kaum dan agama, kerana ia merupakan teras perpaduan negara. Hal ini perlu kita sadari. Hikmah pelbagaian bangsa dan keturunan tentunya melahirkan kepelbagaian budaya, gaya hidup, corak pemikiran serta kepercayaan dan keyakinan menjadikan hidup ini lebih indah untuk diikuti bersama. Sidang Jumaat sekalian, pengajaran yang dapat diambil daripada khutbah pada hari ini. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa agama Islam adalah agama yang benar dari agama-agama yang lain. Yang kedua, umat Islam dilarang melakukan penghinaan dan tomahan terhadap mana-mana agama kerana ianya akan mengeruh hubungan masyarakat berbilang kaum. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menjauhkan diri daripada sikap dan tindakan melampau atau ekstremis yang boleh menjejaskan imej Islam sebagai agama yang menegakkan keamanan dan kesejahteraan sejagat. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u qauman qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'i sabil. Katakanlah, wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampau dalam agama secara tidak benar dan jangan kamu menurut hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga sekarang mereka telah tersesat jauh daripada jalan yang betul. Surah Al-Maidah ayat 77. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا وأن تغفر
Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat tayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة المشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك عظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية ملكنا المعظم سلطان سلنغور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما صالحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ maqsidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakan petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakan kepada kami rezeki yang halal diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah satu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal waba wal marad wasyada'id wal bil lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.